Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita nak gunakan trendline. Okey, so trendline ni kalau korang perasan dekat kita, kalau korang gunakan TradingView ke, okey, ataupun kalau korang guna MT4, MT5 ke, okey, so trendline ni adalah satu benda basic yang kita katakan kita boleh gunakan untuk kita nak detect trend. Sebab nama trendline tu sendiri dia ada trend line, okey. So, okey, dalam menggunakan trendline ni, okey, dia ada banyak cara, okey. Trendline ni kalau korang rajin, korang buka YouTube, korang tengok Mak Saleh punya video pun, cara tarik trendline ni banyak. Okey, kalau siapa yang familiar dengan perkataan trendline fan, okey, itu pun ada juga. Okey, so untuk saya nak cerita bagi jadi mudah, okey, dekat sini saya tunjuk dulu basic konsep, okey. Contoh katakan dekat sini kita ada resistance dan support, okey. So saya gunakan resistance sebagai warna biru, okey. Saya gunakan support sebagai warna merah kat sini sunang warna magenta, okey. Saya lukis kat sini lah okey. Basic konsep dalam SNR adalah kita katakan resistance adalah tempat untuk nak sell, betul? Okey, so resistance adalah tempat untuk sell. Kejap saya tebalkan sikit. Arial black. Okey. So support adalah untuk buy, betul? Okey. So bila korang faham benda ni, baru korang boleh gunakan trendline. Sebab untuk korang nak guna trendline, korang kena faham yang mana bila kita tarik trendline ni, kita akan tarik dekat 2 point, minimum 2 point okey, minimum 2 resistance ataupun minimum 2 support. Okey, dalam ramai trader diorang tak suka gunakan ray, okey. Sekejap lagi saya tunjuk apa itu ray. Okey, bila saya tarik trendline, okey, kat sini, okey, contoh ini adalah trendline, betul? Saya gunakan warna purple dekat sini. Bila saya double click, okey, saya boleh edit dia, saya pilih trendline properties dan kemudian dekat sini. So dekat sini, okey, korang boleh perasan kalau korang pergi dekat bahagian parameters ni, dia ada ray tau. Okey, bila saya tekan ray ni, dia akan ada extension. Okey, korang nampak? Nampak tu? Dia dah ada extension dah. Ramai trader diorang akan disable extension tu. Tapi untuk trendline ni dia sangat useful sebenarnya bila korang ada extension. Sebab apa? Okey, contoh saya letak satu trendline yang ada extension dengan satu lagi trendline yang tak ada extension. Saya ambil dekat sini. Okey, contoh bila korang tarik trendline contoh macam saya cakap tadi, korang akan marking 2 resistance ataupun 2 support. Contoh saya ambil dekat sini. Satu dan sini satu. Sekejap saya besarkan sikit lah. Okey, sini satu dan sini satu. Okey, so dekat sini satu, betul. So dekat sini 2 point ni korang akan tarik trendline, okey. And then korang akan perasan yang mana trendline yang korang tarik dekat sini, okey, korang kena sambung. Sama ada korang akan fikir macam, okey, kalau yang ni boleh straight terus. Tapi kalau yang macam ni pula. Contoh korang nak sambung yang ni dengan yang ini. So dekat sini dia dah break. So korang akan rasa macam ragu-ragu dekat sini. Korang akan jadi confused. Tapi bila korang guna yang ini, okey, contoh saya tarik yang ini. Yang ini saya tarik sampai sini, saya sambung kat sini. So nampak tak? Dekat sini korang dah dapat satu clear view of, okey, tarikan ni memang dia punya extension dia dekat yang selepas dot ketiga ni memang jelas. Korang boleh nampak dekat sini. Okey? Jelas tak? So menggunakan cara ni lebih mudah untuk korang nak lukis trendline. Itu satu. Okey. Now kita pergi kepada contoh-contoh cara nak marking. Okey. Dalam saya punya kita panggil kefahaman saya, okey, sebab kita dalam technical ni ada banyak kefahaman okey, based on pengalaman, based on kita backtest market kan. Okey, lepas tu kita kena tengok juga backtest yang dibuat tu adakah untuk instrumen apa. So banyak faktor kita kena ambil kira. Okey, so dalam saya punya style bila saya nak buat marking, okey, contoh saya marking dekat sini. Ini adalah support, okey, ini adalah satu support, betul? Kat sini. Contoh, bila saya tarik trendline, katakan saya sambung daripada sini, sambung ke sini. Okey. Dekat sini berlakunya satu breakout dekat sini kalau korang perasan. Okey. Dekat sini dia berlaku breakout, betul? Tapi apa yang saya akan buat adalah saya tak akan participate dengan breakout yang ini, ataupun saya tak akan cari peluang sell dalam position ataupun dalam keadaan begini. Apa yang saya akan buat adalah saya akan tunggu untuk berlaku breakout yang kali kedua. Okey, so dekat sini adalah pertama dan saya akan tunggu untuk kali kedua. Okey, so kat sini saya tarik sini satu support. Okey, dan dekat sini ada satu lagi support. Okey, so saya akan tarik trendline dekat sini sampai sambungkan dekat sini. Okey, so dekat sini korang akan nampak berlakunya breakout dekat kawasan sini, betul? So selepas tu lah baru saya akan cari peluang untuk nak sell. So korang boleh nampak dekat sini market buat kejatuhan dekat sini.
And saya punya suggestion satu lagi, bila berlaku breakout dekat sini, korang make sure kalau boleh korang follow lah market structure. Contohnya kalau korang prefer menggunakan higher high, lower low, ataupun higher low, lower high dan sebagainya. Macam saya lebih prefer menggunakan macam contoh impulsive corrective. Basic konsep dalam wave lah. Okay, siapa yang belajar elite wave, diorang akan faham lah. Okay, so tak kisah, korang boleh apply whatever cara sebenarnya. But at the end of session, SL dan TP memainkan peranan yang sangat penting. Risk management yang akan membuatkan korang boleh buat profit secara konsisten. Okay, so maybe ada yang tertanya, tuan, kalau maksud dia kalau sekali break ni tak kuat ke? Tak juga. Contoh kita tengok dekat sini, sebab market ni sebenarnya sangat subjektif. Okay, contoh kita ambil dekat sini, ini satu, dan kemudian dekat sini ada satu, betul? So saya tarik dekat sini, yang ini saya tarik sambung ke sini. So dekat sini korang boleh nampak, okay, saya tarik daripada bucu ke bucu kat sini, okay. So kat sini korang boleh nampak dia breakout sekali je, betul? Kat sini dia breakout sekali je, tapi lepas tu market fall down terus. Sebelum dia berlaku breakout yang pertama ni, tak ada pun breakout yang sebelum-sebelum ni, betul tak? So apa yang saya cuba sampaikan adalah, kadang korang tak akan perasan, but actually dekat sini ada hidden. Dekat sini ada hidden. So dekat sini satu, dekat sini satu. Nampak tak? Dia ada hidden. Cuma kadang kita tak perasan yang mana kita terlepas pandang yang ini. So nampak, saya sambungkan yang ini dengan yang ini. Sekejap. Okay, so sambung kat sini. So dia berlaku breakout dekat sini. Nampak tak? So sebenarnya sekali pun boleh jadi jatuh terus. Kadang 2 kali baru jadi. Tapi apa-apa pun saya lebih prefer yang 2 kali sebenarnya. Okay, so saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada korang untuk cara untuk nak menggunakan trendline. Okay, trendline ni sebenarnya bagusnya adalah sebab dia memudahkan untuk, contoh kalau katakan korang nak masuk buy lagi sekali ke. Okay, contoh katakan korang dah buy dekat bawah sini kan. Okay, let's say korang nak re-entry buy balik, korang boleh buy masa dia datang retest kat sini. But then korang kena faham, bila retest kat sini, risiko dia adalah kalau dia berlaku breakout dekat sini, korang kena aware dengan keadaan kat situ. Okay, so saya harap itu saja daripada saya untuk video kali ni. Kalau korang ada soalan tentang trendline, tolong tanya dekat ruang komen. Okay, kalau korang rasa video ni membantu korang, tolonglah share video ni supaya lebih ramai dapat benefit daripada sharing kali ini. Sekian, terima kasih geng, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.